Testing insyaAllah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh rendah diri. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala sentiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk ikhlas, untuk istiqamah di atas jalan dakwah, jalan tarbiyah. Dan kita ingin sama-sama membina satu perasaan bahawa kita sentiasa memerlukan Allah. Maka marilah sama-sama kita membina satu, memperbaharui tajridkan iman kita. Ya Allah, dengan insya-Allah dengan kita memperbaharui syahadah kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita merendahkan hati-hati kita, diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membina satu perasaan bahawa kita amat memerlukan Allah. Kita ingin sentiasa membesarkan, mengagungkan Allah dalam kehidupan kita, dalam diri kita insya-Allah. Jadi kita telah pun berbincang pada siri-siri yang lepas berkenaan dengan bagaimana pentingnya kita untuk menghidupkan basirah, mata hati, terutamanya pada saat-saat ini. Sebenarnya terlalu banyak fitnah-fitnah yang ada, ujian-ujian yang ada di hadapan kita, tipu daya yang ada di hadapan kita ini, yang menyebabkan kita tidak nampak mana satu yang baik, mana satu yang buruk, mana satu yang hak, yang batil. Maka kita memerlukan kepada pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu dapat daripada kekuatan hati. Hati yang kuat. Hati yang kuat itu pula dapat daripada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala yang masuk ke dalam diri kita, dalam hati itu, dan kemudian cahaya itu memberikan satu kekuatan untuk kita melihat
dan sama ada perkara itu benar ataupun tidak. Dan di sinilah kita melihat perkara itu kadang-kadang nampak tak benar, kadang-kadang nampak tak betul tapi betul, dan kadang-kadang benda itu betul, nampak kita kata nampaknya betul, nampaknya hebat tapi rupanya tak betul. Dan di sinilah kita memerlukan kepada basirah. Kita telah pun berbincang, saya rasa kita telah bincang dengan panjang lebar lah tentang basirah tu. Ada lagi sebenarnya yang masih lagi kita tidak dapat nak bincangkan, tetapi mungkin buat masa ini cukup untuk kita akan ulang lagi nanti pada masa akan datang, tajuk khas tentang basirah sahaja. Dan insya-Allah kita ingin menuju kepada salah satu daripada perkara yang penting di dalam konsep tarbiyah yang disebut oleh para ulama. Contohnya Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah, salah seorang ulama yang muhaqqiqin, ulama yang memelihara hak. Dan salah satu daripada yang digambarkan ialah berkenaan konsep, iaitu salatul daim. Salatul daim. Sebenarnya salatul daim ini ada dalam Al-Quran. Bagaimana Allah menggambarkan kepada kita tentang mereka yang sentiasa menjaga, memelihara solat. Allazina hum an salatihim daimun. Ini suratul Ma'arij. Suratul Ma'arij ayat 23. Allah gambarkan kepada kita bahawa dan mereka ataupun orang-orang yang sentiasa menegakkan, yang sentiasa tetap mengerjakan solat, sentiasa mengerjakan solat. Allazina hum ala salatihim daimun. Jadi sini para ulama yang menguraikan bahawa ada satu konsep yang perlu kita faham dari sudut tarbiyah, dari sudut suluk, dari sudut jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu disebut sentiasa dalam keadaan solat. Orang yang sentiasa bersolat. Dan konsep solat daim ini yang kita nak masuk dalam konteks tarbiyah, dalam konteks tarikah, ini tidak samalah macam mana yang dimasukkan oleh ajaran-ajaran kumpulan batiniyah. Kumpulan batiniyah ni yang hanya mengatakan cukup dengan solat dengan hati. Maknanya solat daim ini dia kata ialah solat dengan hati. Solat dengan hati, solat dengan sekadar niat sahaja. Maksudnya sekadar niat. Ini maksud yang di mereka al-batiniyah itu, kumpulan batiniyah itu, tanpa perlu mengikut syarak, tanpa perlu mengikut syariat. Tak payah dah sembahyang 5 waktu sehari semalam, tak payah dah sembahyang zuhur, asar, maghrib, tak payah. Dia katalah itu solat daim yang dimaksudkan oleh ajaran batiniyah. Ajaran batiniyah ini dia mengatakan cukup dengan niat saja, kata mereka. Cukup dengan hati, sembahyang dalam hati je, tak payah takbir, tak payah rokok, tak payah. Kata itu orang ajaran batiniyah. Yang ni sesat. Kita bukan maksudkan yang itu. Yang kita maksudkan ialah bahawa konsep solat yang disyariatkan oleh Allah, yang kita nak bawa dalam kehidupan yang sebenar, itu dimaksudkan. Jadi ulama-ulama muhaqqiqin mengatakan bahawa macam mana solat itu boleh mencegah daripada fahsya dan munkar. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ialah apabila solat yang kita lakukan di dalam waktu-waktu tertentu yang disyariatkan oleh Allah itu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tu, yang 5 tu, kita bawa kehidupan di dalam solat itu, secara hakikatnya itu kita bawa keluar solat. Jadi konsepnya begitu. Jadi bila kita kata solatul daim, sesuai dengan ayat Allah SWT yang saya bacakan tadi, suratul Ma'arij, allazina hum ala salatihim daimun. Allazina hum ala salatihim daimun. Para ulama menggambarkan bahawa mereka ini adalah orang-orang yang sentiasa mengerjakan solat. Mengerjakan solat maknanya diuraikan pula oleh Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah. Dia kata contohnya bukanlah maknanya solat itu hanya sekadar solat yang dalam itu saja, tapi kita bawa ke kehidupan, bawa ke kehidupan. Inilah yang digambarkan sebagai konsep solatul daim yang perlu kita faham, iaitu kita perlu melihat dengan teliti. Jadi kita tak samalah, jangan kita samakan, mungkin ada keliruan nanti. Ini solat daim ni macam ajaran batiniyah. Ini bukan ajaran batiniyah yang menggambarkan hanya cukup dengan niat aja, cukup tak, itu salah, itu sesat.
Jadi sebenarnya hakikat solat yang difardukan, yang Allah fardukan, yang kita nak bawa kepada kehidupan kita. Jadi barulah solat itu berterusan dalam keadaan mentarbiah diri kita dalam rangka untuk membentuk kekuatan basirah. Nak membentuk kekuatan basirah, kekuatan roh kita dengan al-iman al-amik, dengan keimanan yang mendalam. Jadi kita sebenarnya nak membina satu perasaan, satu kekuatan kebersamaan dengan Allah itu, ketundukan, rokok, sujud yang dalam solat tadi itu kita nak bawa keluar daripada solat yang kita lakukan tiap hari. Jadi sebelum kita pergi jauh, kita tengok dulu apa maksud solat. Solat ni apa? Dan kalau kita lihat di Malaysia contohnya, mungkin sebahagian tempat kita tak panggil solat, kita panggil sembahyang. Sembahyang 5 waktu. Orang Malaysia panggil sembahyang. Jadi kalau kita tengok sembahyang ni daripada mana ni kan? Jadi sembahyang. Sembahyang. Jadi daripada bahasa Sanskrit rupa-rupanya, daripada bahasa lama-lama dulu, sembah ni maknanya sembah lah kan. Dan yang itu maknanya Tuhan. Tuhan. Jadi bila kata sembahyang itu sembah Tuhan. Itu maksud bahasa tu. Dan dalam Islam tentulah kita maksudkan bila kata sembahyang itu, maksudnya itu ialah sembah Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita beriman kepada Allah lah, sembah Tuhan itu dalam istilah dari sudut bahasa lah. Orang kata sembahyang ni sembah maknanya yang tu Tuhan. Ini bahasa lama bahasa lama. Dalam bahasa Arab pula, solat itu secara bahasa panggil doa. Solat ni doa. Bila kita solat ni kita minta pada Allah, minta pada Tuhan. Solat tu doa secara bahasa. Dan dalam syariat pula, dalam cara rukun-rukun ataupun kita dalam Al-Quran, sunnah, yang dimaksudkan solat itu adalah ibadah. Perbuatan ibadah yang kita buat untuk menyembah Allah. Kita lakukan melalui pergerakan dengan perkataan dan dengan perbuatan yang kita mulakan dengan takbiratul ihram dan diakhirkan dengan salam. Mengikut syarat-syarat dan cara-cara tertentulah yang ditentukan oleh syarak tadi. Jadi ini adalah pengertian solat dalam bentuk yang disyariatkan, yang fiqh ni lah, yang syariat ini. Maknanya ibadah kepada Allah, perkataan kita, perbuatan kita. Maknanya dia ada rukun af'al, perbuatan. Dia akan ada rukun qauli kan, fa'li dan qauli, rukun perbuatan dan rukun cakap dan kata. Yang rukun-rukun ni ada termasuk iaitu perbuatan dari perkataan, daripada perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram. Apa maksud takbiratul ihram? And Allahu Akbar yang mula-mula sekali itu. Itu maknanya takbir yang memisahkan kita daripada kehidupan yang biasa. Takbir yang mengharamkan kita untuk makan, minum sebagainya lah. Takbiratul ihram, takbir yang memulakan solat tadi. Jadi tengah sembahyang tak bolehlah buat benda yang membatalkan solat. Ini adalah pengertian solat dari sudut syariat. Jadi syariatnya ini kita kena faham yang ini. Kita tahu ada 13 rukun. Kita kena ikut tengok balik satu-satu. Jadi solat yang disyariatkan itu pula adalah merupakan solat yang ditentukan pada waktu-waktunya. And inna salah kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Allah gambarkan Al-Quran dan surah Nisa. Solat ni pula adalah solat yang ditentukan pada waktu-waktunya. Tapi kenapa sebut solat tu daim pula kan? Jadi solat yang dipadukan Allah tu ada waktu-waktunya. Sesungguhnya sembahyang itu, solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan dan ke atas orang beriman yang tertentu pada waktunya. Kalau tertentu pada waktunya, waktu mana? Waktu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Ini yang kita selalu buat lah. Dan kalau gitu, kalau tertentu pada waktu, kenapa kita kata dia berterusan pula? Jadi maksud berterusan tadi bukanlah dari sudut solat yang diwaktukan tadi, tapi dari sudut hakikatnya, dalam sudut jalan kita, dari sudut tarbiyah kita, nak membina kekuatan kita. Itu kita sentiasa menghidupkan suasana solat di luar daripada solat yang wajib. Di luar daripada solat yang wajib. Bukannya kita sembahyang guna hati, bukan. Kita sembahyang guna niat aja. Niat je tak payah, bukan. Itu adalah ajaran batiniah yang sesat. Allah gambarkan dalam surah Al-Ma'arij yang saya baca tadi, allazina hum 'ala salatihim daimun. Mereka lah orang-orang yang sentiasa menegakkan solat, mendirikan solat.
Solatihim daimun, mereka yang sentiasa menegakkan solat. Maknanya dia kata sini solat tu mesti ditegakkan, solat 5 waktu tu mesti buat. Betul, barulah lepas kita solat 5 waktu kan, kita meneruskan suasana dalam solat itu, suasana hati dalam solat, suasana pemikiran kita. Maka para ulama yang muhakkikin yang menggambarkan inilah dia masukkan solatul daimun, solatul daim, solatul daim. Dan di sini para ulama menggambarkan kepada kita bahawa kita perlu menghidupkan solat dan hakikat solat pada setiap saat. Hakikat solat pada setiap saat, maknanya inilah yang akan menjadikan kita mampu untuk mencegah diri kita daripada kemungkaran. Inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Solat akan mencegah daripada perbuatan yang kotor dan yang perbuatan yang jahat. Kenapa? Kerana dalam solat kita tak boleh bercakap pun, tak boleh cakap biasa-biasa, cakap yang dibenarkan sahaja. Kalau kita nak mengumpat lagi tak boleh. Maknanya dalam solat tu dia mengharamkan semua perbuatan-perbuatan yang maksiat, tak boleh langsung dalam solat. Dan dalam solat juga kita lihat sebahagian perbuatan yang diharuskan dalam hidup ni pun tak boleh. Tak boleh. Maknanya contohnya makan boleh tak dalam sembahyang? Tak boleh, batal sembahyang. Kita tengah solat kita makan, tak boleh, batal. Minum tak boleh. Jadi kita kata ada benda-benda yang diharuskan dalam solat tak boleh dibuat dalam solat. Dan dalam kehidupan tak boleh dibuat dalam solat. Dan ada benda yang diperbolehkan, iaitu benda yang termasuk dalam kategori yang dibenarkan. So, ada doanya, ada zikirnya, apa sebagainya. Jadi suasana ini yang kita nak menghayati. Suasana yang dalam solat yang kita nak menghayati, supaya suasana yang dalam solat ini benar-benar kita bawa keluar. Dan kemudian selepas itu kita bina dia dalam bentuk yang tarbawi, mendidik kita. Jadi kita mula hari ini, kita bukan saja yang terbaliknya. Apa yang terbaliknya? Yang terbaliknya kita bawa suasana luar ke dalam solat tu terbalik. Solat, suasana kat luar kita lalai, dalam solat kita lalai juga. Tak boleh, itu terbalik, itu tak boleh kan. Dalam apa ni, kehidupan kita boleh buat macam-macam kita nak buat, tapi dalam solat kita buat macam-macam tak boleh. Sebab solat ni hanya khusus untuk suasana kita berdepan dengan Allah, bertawajuh dengan Allah. Jadi bila kita solat ni, maknanya hati kita, fikiran kita hanya fokus kepada benda-benda yang Allah perintah saja. Malahan sebahagian daripada benda yang diharuskan kepada kita dalam kehidupan ini tak boleh juga buat dalam solat, sebab nak fokus. Jadi konsep ni kita nak bawa keluar. Konsep bagaimana kita nak bertawajuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak menghadapkan hati kita. Bertawajuh ni maknanya menghadapkan hati kita. Kita nak menghadapkan hati kita pada Allah, pemikiran kita pada Allah, fokus kepada Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Kita merendah, merokok pada Allah, sujud pada Allah. Ini konsep yang ada dalam solat ni, kita nak bawa keluar daripada solat tadi ke dalam kehidupan kita. Bila kita bawa apa yang ada dalam solat kita ni secara sepenuhnya keluar konsep dia tadi, insya-Allah barulah jadi innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Barulah jadi sesungguhnya solat itu boleh mencegah daripada keburukan dan munkar. Dan bila solat mencegah daripada perbuatan buruk dan munkar, maka ketika itulah kita akan melihat dan basirah kita akan meningkat. Basirah kita akan bertambah, cahaya akan bertambah, sebab kita membawa suasana yang ada dalam solat tadi. Sebab tu Allah SWT kalau kita tengok memerintahkan kita solat satu hari satu malam 50 kali. Dalam hadis Nabi gambarkan 50 kali kena solat sehari semalam. Tetapi dengan rahmatnya, rahimnya Rasul SAW dengan perbincangan meminta, sehingga akhirnya Allah Taala memberikan rahmat kepada kita 5 waktu je sehari semalam. Daripada 50 jadi 5 waktu kan, sehari semalam. Dan 5 waktu tu sama macam 50 waktu. Bayangkan kalau 50 waktu sehari semalam kita nak solat tu kan, setiap setengah jam ke, lebih kurang setiap setengah jam. Kita ada 24 jam kan, 50 lebih kurang setiap setengah jam lah. Lebih kurang setiap setengah jam kan, wajib solat. Setiap setengah jam wajib solat. Bayangkan kan, jadi
tak mampu. Jadi Allah SWT yang maha mengetahui, maha bijaksana. Allah tahu tak nanti Musa akan cakap dengan Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Rasulullah, sesungguhnya umat aku kuat dan hebat besar, tapi umat aku pun tak mampu nak solat 50 waktu sehari semalam. Jadi bagaimana digambarkan oleh dalam cerita tu kan, dalam kisah tu Isra' Mi'raj. Jadi Nabi pun minta. Allah tahu tak nak akan berlaku tu? Allah tahu, Allah maha mengetahui. Tapi Allah nak memberi pengajaran kepada kita bahawa solat ini sepatutnya dibuat pada setiap ketika. Lagi banyak lagi bagus. Bukan solat ni 5 waktu saja, lagi banyak lagi, maknanya seterus. Itu mereka yang sentiasa dalam keadaan bersolat, allazina hum an salatihim daimun. Mereka yang sentiasa dalam keadaan solat. Jadi 50 waktu tu maknanya kita kata kat sini setiap setengah jam lah kurang lebih satu waktu. Bayangkan 1 jam ada dua waktu solat. Tapi Allah SWT perintahkan kita 5 waktu je selepas tu. Allah tahu tak? Allah maha mengetahui. Kenapa? Inilah konsep solat daimun. Solat daimun ni lah kita nak membawa suasana yang ada dalam sembahyang kita itu, solat 5 waktu itu keluar daripada solat, sehingga kehidupan kita dipenuhi dengan kekuatan. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, ketika manakah seorang mukmin itu paling kuat sekali? Paling kuat sekali. Ketika mana dia paling kuat? Sebenarnya ketika solat. Sebab tu Nabi SAW bila dia ada masalah, bila dia ada satu perkara yang dia nak penting sangat apa, maka dia akan ambil ambil uduk, kemudian dia pun solat 2 rakaat minta ke Allah. Nabi macam tu. Nabi macam ni, bila dia ada masalah dia solat. Dia ada masalah. Sebab solat itulah suasana yang paling kuat sekali dalam kehidupan kita. Kalau kita di luar solat, kita masih lagi ada dunia yang mengelilingi kita. Ada lagi kita boleh makan, minum, tapi dengan solat memang kita fokus hanya bersama Allah, bertawajuh menghadap Allah. Jadi ketika solat paling kuat. Bandingkan orang tu ketika solat dengan solat yang khusyuk, dan kemudian dia boleh membawa kepada kehidupan dia. Maknanya kehidupan dia akan jadi lebih hebat. Jadi ini konsep bagaimana digambarkan oleh para ulama yang muhakkikin. Dia kata kita kena ada kita kena melaksanakan solat yang berterusan, solatul daimun. Jadi solat daimun jangan kita salah faham. Sekali lagi saya sebut, bukan solat ajaran batiniah ni. Batiniah dia kata apa? Solat dengan hati je. Solat dengan hati cukup dah. Tak payah ada rokok, sujud, tak payah. Itu sesat. Itu sesat. Jadi yang kita masukkan adalah konsep yang benar. Baik, jadi sebab itulah digambarkan di sini bagaimana dalam surah Taha. Surah Taha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salat wa aqimit salata li zikri. Jadi Allah gambarkan surah dalam ayat ini, ayat surah Taha ayat 14. Apa Allah kata? Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Allah firman, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li zikri, dan dirikan salat untuk mengingati aku. Wa aqimis salata li zikri. Jadi untuk menyembah Allah, mendirikan salat itu sebenarnya untuk mengingati. Jadi Allah gambarkan konsep salat ini sebenarnya bukan sekadar doa saja, rokok saja, tetapi mengingati Allah. Dan konsep mengingati Allah ini, zikir ini, dia bukan hanya setakat konsep kita ingat gitu, tapi dia bersama dengan ma'rifatullah. Bersama dengan kita merasai sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah, kita rasa. Itu maksud mengingati. Dalam konteks ma'rifatullah, dalam konteks kita kenal Allah. Mengingati yang akan membina basirah kita, mata hati kita, yang akan membina kekuatan iman kita. Itu maksudnya zikir. Jadi zikir tanpa makrifat dapat pahala tak? Dapat pahala. Allah bagi pahala. Allah maha pemurah. Allah maha kaya. Tetapi zikir tanpa makrifat, tanpa kenal Allah, maka dia tidak ada kekuatan. Kita ni tidak bersama Allah. Kita ingat Allah tapi tak bersama Allah. Ingat Allah tapi terputus dengan Allah. Kita tak faham. Sebab itulah dalam agama ini
digambarkan oleh para ulama kita, al-ma'rifatullah, al-awwaludin ma'rifatullah, awwaludin ma'rifatullah. Awal di dalam agama, awal dalam tarbiyah, awal dalam ibadah, awal dalam kehidupan, awal dalam akhlak. Perkara yang pertama dalam akhlak, pertama dalam ibadah, pertama dalam kita mengucap kalimah syahadah, pertama dalam segala-galanya agama kita ini ma'rifatullah, iaitu kita mengenal Allah. Jadi zikir pun sama. Di manakah zikir-zikir yang boleh membina basirah, membina kita kata kekuatan hati dan mata hati, sehingga hati kita ni bercahaya, boleh melihat mana yang benar, mana yang palsu, al-haq dan batil. Jadi furqan menjadi satu petunjuk kepada kita tadi. Zikir-zikir yang ada di dalamnya ma'rifatullah. Jadi bukan hanya sekadar zikir, tetapi dia dengan suasana mengingati kebesaran Allah. Jadi bila kita zikir itu bukan dengan keadaan kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifatnya. Sebab tu Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 205. Apa yang Allah sebut dalam Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkur rabbaka fi nafsik. Wazkur rabbaka fi nafsik. Maka zikirlah kamu kepada Tuhan kamu itu dalam hati kamu, pada jiwa kamu, pada roh kamu. Dengan macam mana? Zikir yang macam mana? Tadarru'an wa khifatan. Tadarru'an wa khifatan. Dalam hati kamu dengan keadaan tadarru'an, dengan keadaan kamu merendah diri, dengan keadaan kamu memerlukan Allah, rasa kita fakir, rasa kita perlukan Allah. Tadarru'an, tadarru' dengan rasa kita memerlukan Allah. Jadi zikir ni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita mengesahkan Allah. Tidak ada yang disembah melainkan Allah. Tidak ada yang menjadikan melainkan Allah. Tidak ada bagi rezeki melainkan Allah. Tidak ada yang memuliakan melainkan Allah. Tidak ada yang menghinakan melainkan Allah. Tadarru'an. Dan Allah kata dengan penuh rendah diri. Tadarru' ini lebih lagi daripada rendah diri. Kita merendah diri dan memerlukan, rasa merlu Allah. Rasa memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa khifatan. Wa khifatan ini dengan perasaan al-khauf, perasaan takut. Macam kita nak cakap dengan sultan lah. Kalau kita ni pekerja dengan sultan, cakap dengan bos kita, apa yang ada kat orang yang biasa-biasa, orang biasalah, bukan orang beriman, bukan awliya Allah. Awliya Allah tak ada takut. Orang biasa jumpa bos, jumpa apa, takut. Nak minta takut. Takut. Jadi Allah gambarkan bila kita berzikir tu kan, macam mana kata wa aqimis salata li zikri tadi, kamu dirikan solat untuk ingat aku, zikir tadi. Maka zikir macam mana yang Allah perintah? Wazkur rabbak, rabbak fi nafsik, wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan, iaitu kamu dengan rendah diri, dengan rasa perlukan Allah, dan kemudian kamu rasa bimbang, takut Allah tak terima. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita rasa apa? Kita rasa seperti kita ni tak ada apa-apa, kita ni kosong, kita ni fakir, kita perlukan Allah, dan kemudian rendah diri. Jadi jangan kita baca dengan rasa tinggi diri. Tinggi diri. Sebab bila kita baca dengan tinggi diri, sama macam iblis tadi kan. Dan kemudian dengan perasaan al-khauf, perasaan takut. Jadi main di sinilah Allah gambarkan kepada kita bagaimana solat itu adalah merupakan satu yang perlu dilakukan dengan perasaan rendah diri. Sebab ada zikir. Dia zikir tadi. Dan kemudian bila dia zikir tadi, dia mesti dilakukan dalam takut. Ini dua perasaan. Jadi bila sebut nama Allah, kan, kita nak rasa rendah diri. Allah, 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 kan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kita sebut kan, hati kita rasa rendah kepada Allah, rasa perlukan Allah, rasa perlukan Allah. Hati kita rasa bimbang, takut Allah tak terima kita, bimbang, murka Allah pada kita. Sebab tu orang beriman kan, hati dia macam tu dengan Allah, barulah zikir itu menjadi mengenal Allah. Kita boleh kenal Allah.
Sebab tu sembahyang pun contohnya kita solat. Solat tanpa makrifat kepada Allah, tanpa kenal Allah, solat tu kosong. Tak ada apa-apa. Dia jadi macam robot lah. Tak ada apa-apa. Solat yang kosong. Solat tak ada kenal Allah. Allahu Akbar. Kita buat takbir. Allahu Akbar kan. Kita takbir. Tapi hati kita tak rasa. Allahu Akbar. Allah itu yang maha agung, maha besar. Kita tak rasa. Kita tak kenal Allah. Tak kenal Allah. Macam mana kita nak sembahyang ni? Kita sembahyang tapi tak kenal Allah. Ini masalahnya. Sebab tu macam mana nak kenal Allah? Jadi kita kena bawa suasana tu. Suasana yang sepatutnya paling sempurna kita dengan Allah ketika solat, kita bawa keluar solat. Kita bawa, bukan bawa kehidupan ke dalam solat. Bukan bawa dunia ke dalam solat. Kan? Bukan bawa kerja kita, masalah kita semua dalam solat. Itu maknanya kita mengagungkan dunia. Kan? Tapi kita nak bawa apa yang ada dalam solat tu, perasaan kita, rendah hati kita, rendah diri kita, tadarruk kita, rasa mulianya Allah, rasa hebatnya Allah, malu pada Allah. Dalam solat kita nak bawa keluar solat, barulah dia jadi menghidupkan hati tadi. Jadi sebab itulah kita gambarkan sini bahawa sesungguhnya kan wa aqimis solata li zikri. Wa aqimis solah, dirikan solat untuk mengingati aku. Dan mengingat itu Allah firman tadi, kita kena dengan tadaru'an, dengan rasa rendah diri memeluk Allah dan dengan perasaan khauf. Baik, sebab itulah kita nak gambarkan di sini as-salatul daim yang dimaksudkan dalam konteks tarbiyah, dalam konteks perjalanan kita untuk berjumpa dengan Allah, untuk memperbaiki diri kita untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Solat yang kita nak bawa daripada solat yang wajib. Maknanya kita tak boleh nak buat solat yang daim ini kalau solat yang fardu tak buat. Solat fardu kita tak buat 5 waktu sehari semalam, kita nak buat solat daim, tak jadi. Kenapa disebut solat? Ini ulama muhakkikin ni dia teliti kenapa tak disebut zikrullah. Kenapa dia tak sebut zikrul daim? Ada tak? Ada juga. Zikir yang berterusan. Kenapa dia kata salatul daim? Ada ustaz kata, ada ustaz urai, saya ada dengar lah. Orang kata salatul daim ni mana ada, dia kata. Yang disyaratkan solat biasa tu. Dia kata ini semua ajaran batiniah, dia kata macam itu. Saya kata kan sebenarnya maksud salatul daim, solat yang para ulama kita sebut perkataan solat, bukanlah kita solat hati tu. Tak ada syariat rokok semua macam tu. Bukan kita tinggalkan syarat syariat. Bukan, syarat syariat buat. Tu wajib buat. Yang telah Allah tetapkan tu kena wajib, kena buat. Tapi solat tu daim. Kenapa dia solat? Sebab suasana solat tu. Suasana solat tu. Rendah diri pada Allah, tadarruk pada Allah, al-khawf pada Allah, al-haya. Kita malu pada Allah. Malu dengan dosa kita. Suasana dalam solat tu yang kita nak bawa keluar. Sebab solat ni suasana bukan saja zikir. Bukan sahaja zikir. Solat ni suasana merendah diri, mengabdikan diri, tawajuh kepada Allah, bertawajuh kepada Allah, menghadap Allah. Ni suasana solat. Kalau zikir, setakat zikir ni kita boleh buat macam-macam. Jadi zikir yang macam manakah? Zikir yang hidup tadi, yang menghidupkan basirah. Zikir yang ada di dalamnya ciri-ciri solat. Zikir yang ada ciri-ciri solat. Macam mana zikir ciri-ciri solat ni? Ciri-ciri solat ni zikir yang ada ma'rifatullah bersama perasaan. Bukan lidah saja, bukan hati saja, perasaan. Bukan saja lidah, bukan saja hati, bukan saja perasaan. Dengan bertawajuh kita merasakan sedang menghadap Allah. Bukan saja kita lidah, bukan saja hati, bukan saja perasaan, bukan saja menghadap Allah. Bukan saja menghadap Allah, kita sedang merendahkan diri, rokok pada Allah, sujud pada Allah. Sepenuhnya, total submission. Total penyerahan yang total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud salatul daim. Suasana tu. Suasana dalam solat yang kita nak bawa ke dalam kehidupan kita di luar. Ini perkara yang kita nak kena faham dan rasa. Kalau perkara ini boleh bawa, insya-Allah. Baik, jadi sebab itulah arti solat daim ini yang kita nak maksudkan di sini dalam konteks tarbiyah. Dalam konteks suluk perjalanan tadi.
Ialah secara hakikatnya kita mengingat Allah, kita mengagung-agungkan Allah, kita mentauhidkan Allah. Ini solat. Dalam solat kita mentauhidkan Allah, kita menghadap Allah, bertawajuh kepada Allah, dalam berubudiah, di dalam beribadah padanya. Jadi maknanya saya sebut tadi kan, bukan hanya satu. Kalau zikir, cakap lidah pun dah zikir dah. Lidah dah zikir, kan? Hati dah zikir, perasaan, pemikiran dah zikir, kan? Perasaan, pemikiran. Macam mana zikir pemikiran? Dengan akal. Contohlah simple, banyak zikir banyak contoh, kan? Kita memahami satu makna, satu sifat Allah Ar-Raqib contohnya. Kita berfikir Allah ni mengawasi aku, Ar-Raqib. Maka kan, hati kita nak rasa Allah sedang memandang aku, melihat aku, Allah mengetahui apa yang aku buat. Jadi perasaan. Jadi dalam solat lebih lagi daripada itu. Dalam solat dia ada sifat-sifat, kan, mengingati Allah, mengagungkan Allah. Ada sifat-sifat, kan, dengan hati, kan, tunduk kepada Allah, malu kepada, ada sifat-sifat tu. Dan dia bukan saja itu, dia ada sifat-sifat dia bertawajuh, menghadap Allah. Maksudnya zikir seolah-olah kita sedang rukuk, sujud, kan, sedang menghadap Allah dengan penuh rendah diri, dengan penuh perasaan takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Ini salatul daim. Jadi bila kita melakukan hal ini, maka hal ini sudah tentulah, kan, dalam kehidupan kita, maka dia akan membina kekuatan hati kita. Hati kita akan kuat. Jadi susah lah macam ini, Ustaz. Memanglah susah. Susah sikit lah. Mula-mula susah, tapi lama-lama dia jadi biasa. Jadi walaupun kita di luar solat, kita berwuduk. Contoh. Sebab tu Nabi gambarkan kepada kita, kan, peliharalah wuduk. Air sembahyang tu kita pelihara. Maksudnya sentiasa bebas daripada hadas kecil dan hadas besar. Baru kita nampak, oh, rupanya Nabi suruh aku berwuduk ni sebab hakikat salatul daim ni. Sebab dalam solat suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Dalam solat suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Dekat luar ni pun nak suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Macam itu. Suasana dalam solat tu nak dibawa keluar. Tu Nabi kata, berwuduklah. Wuduk ni sunat. Kalau kat luar solat sunat. Wuduk ni hukumnya sunat. Buat pun tak apa. Kalau buat tak apa, tinggal tak apa. Tapi buat dapat pahala, tinggal tak ada apa-apa, kan. Tapi nak tengok sini, kenapa dalam konteks tarbiyah ni berwuduk ni penting? Berwuduk setiap saat. Sebab wuduk ni kita menjaga kebersihan kita macam mana dalam solat. Macam mana dalam solat kita jaga? Kita jaga hadas kita. Jangan sampai hadas kecil, hadas besar, berkekalan dalam kehidupan kita. Sebab tu orang dah berhadas kecil, orang dah berhadas besar, siap aja dia kena ambil semula. Ni dah dalam kaedah tarbiyah. Oh, baru kita faham, rupanya kita nak menghidupkan salatul daim tu. Salatul daim tu nak menghidupkan suasana tu. Nak menghidupkan suasana. Bukan setakat kita zikir, tapi zikir dalam keadaan bersih, kan. Hadas kecil kita bersih, hadas besar lagi baik, lagi kena bersih, kan. Boleh dengar ke? Ada orang duk repair. Harapnya boleh dengar lah, insya-Allah. Jadi nak sebut kat sini, salatul daim itu ialah solat yang kita bawa suasana yang ada di dalam solat yang fardu tu, kita bawa keluar kehidupan kita. Kita bayangkanlah, kita rasakanlah. Jadi inilah apabila kita telah boleh melaksanakan solat di luar ni, mana kita kata merasai perkara-perkara yang digambarkan tadi, maka insya-Allah basirah kita akan meningkat. Basirah akan iman makin kuat. Barulah. Kalau tidak, kita sebab tu hari ni ramai orang boleh zikir, tapi zikir parah tu je, tak naik-naik. Kita mengheran, kenapalah aku ni tak meningkat-ningkat, tidak meningkat, sedang aku dah buat semua ibadah, semua arahan zikir, banyak ribu dah buat dah, tapi kenapalah aku tak makin dekat dengan Allah. Salah satunya, jalan wasilah tarbiyah yang paling besar,
salah satu jalan tarbiyah paling besar ialah solat itu sendiri. Solat ada bekalan dia. Dia ada tarbiyah dia kat situ. Jadi solat ni kita bawa dalam kehidupan, maka basirah kita akan hidup. Basirah kita akan hidup. Melihat sesuatu dengan basirah kita. Dan basirah haqqul basirah. Dan haqqul basirah. Ainul basirah. Kurang-kurang dua ni lah. Ainul basirah dan haqqul basirah untuk mereka yang mahu berjuang perjalanan Allah. Dan ainul basirah wa haqqul basirah. Ainul yakin wa haqqul yakin. Macam mana kita dapat ni? Salah satu wasilah ataupun salah satu wasail kepada tarbiyah itu ialah salatul daim. Saya ulang lagi sekali, saya takut orang salah ni. Salatul daim bukan macam mana dipahami oleh golongan-golongan batiniah. Apa batiniah sebut? Salatul daim ni, dia kata aku sembahyang tak payah dah, rokok sujud tak payah dah, cukup dengan zikir je, dengan hati, solat dengan hati. Ada tak kita pernah dengar? Ada. Kalau kita dengar macam itu sesat dah tu. Itu sesat, tak betul. Ada juga ustaz-ustaz yang tak faham, tidak melalui apa yang kita maksudkan tadi, maka dia kata salatul daim ni tak ada pula. Kenapa? Yang ada solat 5 waktu je, solat sunat-sunat je, itu je. Tapi dia tidak melalui tarbiyah. Bila tidak melalui tarbiyah, dia tak faham lah apa yang kita cakap ni. Dia tak faham. Kalau ada orang yang baca, tak apa, kita senyum je lah, tak payah jawab pun. Senyum je, tak payah jawab. Cukup, macam itu je. Tak payah gaduh-gaduh lah. Tak apa ustaz, tak apa ustaz. Senyum je. Senyum A. Senyum A. Jadi bila kita macam itu, baru kita boleh dapat faham. Ini kepahaman. Tapi tak payahlah kita nak cerita-cerita kat orang apa, kita takut nanti orang salah faham. Sebab ada grup batiniah ni, dia mengaku solat daim juga. Ini problemnya. Padahal asalnya ulama-ulama yang muhaqqiqin yang mengajar kita. Tapi bila dia orang ni masuk campur, dia orang ni golongan yang mengikut nafsu lah. Contohnya Syiah. Syiah dia boleh jamakkan 5 waktu sehari semalam, tak kira apa pun. Contoh contohnya Syiah. Jadi dia ikut syariat dia sendiri. Dia ikut syariat dia sendiri. Kemudian dia boleh menghina, mengutuk, mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Jadi kan ada masalah-masalah kat situ kan. Jadi kita banyak golongan, ada 73 golongan yang sesat ni. 73 semua masuk neraka kecuali satu je yang akan masuk syurga, iaitu mereka yang bersama dengan sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku, dan bersama dengan mereka yang mengikut tadi al-mahdiyin. Jadi kita kena rasa itu. Jadi baik. Jadi erti solat tadi yang kita maksudkan ialah sentiasa dalam keadaan mengingatkan Allah, mengagungkan Allah, bertawajuh kepada Allah, mentauhidkan Allah, rokok, sujud kepada Allah, tunduk, kita patuh, kita menyerah secara total kepada Allah, dalam beribadah kepadanya. Kita duduk, berdiri, ataupun kita buat apa pun aktiviti, salatul daim boleh berlaku. Dalam keadaan kita belajar, dalam keadaan kita memandu, dalam keadaan kita makan, minum, dalam keadaan kita rehat-rehat, salatul daim boleh berlaku. Kenapa? Sebab salatul daim ini dia tak samalah macam solat yang betul-betul tadi. Solat yang syariat tadi tu, yang wajib tadi, dalam keadaan takbiratul ihram dan sebagainya tadi yang saya sebut tadi. Tapi dia ringan sikit lah. Tapi ringan itu pun berat juga. Kenapa? Nak berada dalam suasana mengagungkan Allah, takbir, Allahu Akbar, dalam rangka nak mensucikan Allah subhanallah wa bihamdi, dalam rangka nak berdoa pada Allah. Masa ketika mana kita berdoa pada Allah? Dalam solat ada doa kan, dalam solat ada zikir, dalam solat ada baca Quran, dalam solat ada mengagungkan Allah, membesarkan Allah dalam solat. Ni dari sudut hati tadi kan, kita bawa suasana itu ke dalam kehidupan kita. Dan bila kita bawa suasana dalam kehidupan kita, dalam aktiviti kita, maka dia akan membina kekuatan basirah. Dia akan guna kuat. Sebab tu dia tak panggil zikrul daim. Dia tak panggil zikir yang berterusan. Dia tak panggil zikir yang berterusan. Zikrullah ataupun zikrul daim. Zikir, memang kita zikir yang berterusan. Kita berzikir tapi tak panggil zikrul daim. Kita disebut oleh para ulama kita salatul daim, salah. Dia sebut salah. Macam mana ayat Allah sebut tadi kan? Salatul daimun.
Solat yang daim, solat yang berterusan. Kenapa dihurai solat berterusan tadi? Solat yang berterusan maknanya suasana dalam solat yang kita ada itu kita bawa ke dalam kehidupan kita sehingga suasana itu akan membentuk al-basirah. Basirah. Ini perbezaan orang duduk dalam tarbiyah ni. Orang duduk dalam tarbiyah, orang jalan-jalan yang benar-benar dia akan nampak sesuatu yang luar biasa yang Allah bagi pada setiap ibadah dia. Tetapi orang biasa-biasa tak ikut, tak faham. Dia faham apa? Dia faham sembahyang tu sekadar sembahyang je cukup dah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dia laksanakan 13 rukun dalam sembahyang tu, maka dah sah dah sembahyang dia, dah cukup dah. Cukup dah. Tak payah buat lebih-lebih kata. Nabi tak buat. Mana dia tahu Nabi tak buat? Kan? Ada tak hadis-hadis yang sahabat-sahabat A tak tahu, sahabat B tahu? Ada tak? Ada. Kan? Contoh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kan, dia tak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil berdiri. Tak pernah. Sebab ketika di rumah Rasulullah SAW tidak membuang air berdiri, duduk. Dia tak tahu. Tapi sahabat-sahabat tahu Rasulullah SAW ada keadaannya buang air kecil berdiri. Ketika mana? Ketika darurat, ketika perang, ketika terpaksa dalam keadaan cepat, mungkin dan dia berdiri, ada masanya. Kan? Minta maaf. Bukan kencing berdiri, minum air. Minum air. Kencing bersama dia. Ada masa darurat, ada keadaan darurat. Contohnya minum air. Kan? Ada masa Rasulullah berdiri, ada masa Rasulullah duduk. Ada sahabat yang tahu, ada sahabat tak pernah nampak Rasulullah minum air berdiri. Ada sahabat yang nampak. Jadi kita ada hadis yang orang ni tahu, ada hadis yang orang tahu. Jadi kita kena raikan pengetahuan. Itu yang fizikal, apalagi yang yang spiritual, yang dalam ni lagi ramai tak tahu. Rasulullah SAW yang diketahui hanyalah oleh sahabat-sahabat tertentu. Contohnya Rasulullah SAW solat tahajud. Bila solat tahajud tu dalam keadaan perutnya tu diikat. Perut diikat, Rasulullah pakai baju, perut diikat. Kenapa perut diikat? Sebab Rasulullah lapar dah 3 hari tak makan. 3 hari tak sentuh makanan atau lebih tak sentuh makanan. Perutnya dah berbunyi-bunyi. Jadi Rasulullah ikat dengan batu, bagi kejap sikit perutnya nak solat. Jadi ketika solat, ada sahabat-sahabat yang bersama dengan baginda SAW dengar bunyi batu tu geruk-geruk, macam bunyi tulang patah. Jadi bila habis solat, ya Rasulullah, engkau sakit ke ya Rasulullah? Engkau sakit ke ya Rasulullah? Rasulullah senyum. Kenapa? Dengar macam-macam daripada badan kau ya Rasulullah. Maka Rasulullah buka sikit, selak sikit punya baju dia. Menampaklah perut yang diikat dengan batu. Perut diikat dengan batu tadi. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa perut kau ikat dengan batu ya Rasulullah? Ya Rasulullah kata, aku dah 3 hari tak makan. Jadi aku nak bagi perut ni kejap sikit, aku ikat. Sahabat menangis. Ya Rasulullah, kalau kau tak ada makanan, tak ada apa ya Rasulullah, kami ada, kami boleh sama-sama kongsi lah, sharing lah. Nangis sahabat. Tapi tak semua orang tahu. Tak semua sahabat tahu. Sahabat yang ada kat situ tahu lah. Ini hadis tentang ikat perut kan, contoh. Jadi nak sebut kat sini banyak juga perkara-perkara yang kadang-kadang kita dah belajar, kata-kata kita PhD kan. Kita belajar hadis, kita tahu semua hadis. Kita sama semua hukum. Jadi kita pun kata orang tu salah, orang tu sesat, orang tu bid'ah. Yang saya je betul. Jadi kita kena rendah diri dengan Allah. Ilmu Allah ni luas. Ilmu Allah ni luas. Keterangan-keterangan tafsir yang ada juga luas. Jadi maknanya ada ulama-ulama yang memahami dengan begini, begitu kan. Jadi dalam konteks tarbiyah ni pula, sebab tu tarbiyah ni dia bukan belajar dengan Google. Tarbiyah bukan belajar dengan Google. Kalau kita nak betul-betul membina diri kita ni, kita kena ada guru kan. Kalau tak ada guru pun, daripada tak jumpa macam kita ni, contoh-contoh kita jumpa jauh kan, sekali-sekali jumpa, tak apa. Sekurang-kurangnya kita dapat pendedahan. Kalau dapat jumpa lagi bagus kan. Dapat dekat lagi bagus. Tapi Allah tak izin ya. Sebab ulama-ulama yang besar-besar ni ramai, kita pun, saya sendiri pun nak cari susah. Nak cari ulama-ulama yang mursyid ni susah nak jumpa. Jumpa sekali-sekali. Tapi kita tahu bila Allah izin kita tidak berjumpa tu, bila berjumpa tu sekali-sekali tu adalah dia punya kebaikan dia tu. Ada kebaikan. Tapi hakikat ni kita kena faham. Hakikat kita faham.
Kalau tidak, kita akan terperangkap dengan permainan-permainan perkataan. Jadi disebut juga solah. Dan daim, apa maksud daim? Solah tu macam sebutlah, mengingati, mengagungkan, bertawajuh dengan Allah. Kita merasa rendah diri pada Allah, malu pada Allah, itu solah. Solah ni, kalau dari sudut syariatnya, kita kata perbuatan-perbuatan, percakapan-percakapan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahkan dengan salam. Itu adalah yang syariatnya. Jadi ada rukun-rukunnya, ada caranya, ada masanya. Baik. Tapi kalau dari sudut solatul daim ini ialah suasana dalam solat kita bawa keluar. Bukan suasana luar bawa ke dalam solat. Bukan suasana dunia bawa dalam solat. Itu rosak, kan? Suasana dalam solat bawa keluar. Kita kena betulkan ni. Mulai daripada ini, bila solat, kita kena betulkan. Kita cuba perhatikan suasana solat kita. Adakah suasana solat kita itu suasana yang terputus daripada Allah? Suasana yang kita bawa suasana luar masuk dalam. Kalau ada, istighfar banyak-banyak ke Allah, minta ampun. Jadi apabila disebut daim, itu maknanya terus menerus. Jadi setiap kehidupan kita, masa makan pun boleh solatul daim, masa minum pun boleh solatul daim, masa riadah boleh solatul daim, masa bersama dengan sahabat-sahabat, beraktiviti pun boleh solatul daim. Maknanya basirah kita sentiasa meningkat. Jadi sebab itu kita kat sini mengingati Allah, mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, bertawajuh dengan Allah, berwuduk, bersih daripada hadas kecil, hadas besar, dalam keadaan bersih tadi, kita terus-menerus berubudiyah pada Allah. Itu hakikat salatul daim. Dan di sinilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bacakan lagi sekali ayat yang saya baca tadi. Sini dia agak cahaya agak kuat, mata saya tak berapa nak nampak sangat. Dia jadi silau. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsik, dan berzikirlah kamu kepada Tuhan kamu dalam hati kamu, dalam jiwa kamu, dalam roh, pada roh hati kamu lah. Tadarruan maknanya dengan penuh rasa rendah diri. Sebenarnya bukan rendah diri saja, kita rasa memerlukan Allah, fakir. Wa khifatan ni dengan perasaan takut, dengan perasaan bimbang, khauf. Wa dunal jahr minal qaul wal ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Maknanya Allah gambar kita bukan saja dengan keadaan tadarruan, dengan keadaan rendah diri, dengan keadaan merasa perasaan takut kepada Allah, takut bimbang Allah murka kita, bimbang kita buat benda dosa, dengan tidak mula-mula menyaringkan suara, tidak kuat-kuat zikir, tidak kuat-kuat sangat sampai ganggu orang lain. Ganggu orang lain. Jadi dalam konteks ini kita kata solatul daim itu, suasana tadi itu, kita solat dengan tenang, orang tak tahu pun kita solat, kita berzikir ke Allah, kita sedang mengagungkan Allah, orang tak tahu pun. Jadi benda yang ini memang kita dengan Allah saja, kan, tanpa menyaringkan suara, dalam keadaan tidak terlalu sampai peringkat kita zikir tu la ilaha illallah sampai orang nak tidur pun tak boleh. Jadi Allah gambarkan itu zikirul daim tadi pada waktu pagi dan petang. Dan kenapa? Supaya kita tidak menjadi lalai, termasuk golongan yang al-ghafilun ataupun al-ghafilin, golongan yang lalai. Jadi solatul daim ini adalah merupakan satu solat yang penting. Dan daripada sinilah akan lahir disebut zikrullah daimun. Zikrul daim, zikir yang berterusan. Baru lahir zikir yang berterusan. Zikir hati yang berterusan. Kerana tujuan solat tadi adalah untuk menghadirkan hati. Jadi kena hadirkan hati. Kalau dalam solat, kata Nabi SAW, la solat illa bi haduril qalb, atau kama Rasulullah SAW, tidak ada solat, tidak sempurna solat kecuali dengan kehadiran hati. Solat daim, dia luar pun kehadiran hati juga. Suasana dalam solat kita bawa keluar. Ini kaedah tarbiyah. Kaedah tarbiyah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat, sehingga sahabat mempunyai basirah yang hebat. Dan hanya berlaku, dan perkara ini hanya berlaku, ini kalau nak tulis hak ni betul besar sikit, hanya berlaku salatul daim itu setelah solat yang zahir, yang fardu itu dan yang sunnah itu berjalan secara khusyuk dan berterusan.
Jadi bila solat yang fardu tu berjalan, solat yang sunnah berjalan, solat yang fizikal berjalan bersama solat rohi dia berjalan, hak tu baru solat daim akan berjalan. Kalau hak tu tak berjalan, jangan berharap yang solat daim akan berjalan. Kenapa? Hak itu yang utama, itu yang sebenar, yang telah difardukan oleh Allah, bukan macam fahaman batiniah. Batiniah kita apa? Kita cukuplah sembahyang dengan niat cukup dah, boleh sembahyang. Ada orang kata sembahyang dengan niat, makan dengan niat boleh. Boleh makan dengan niat. Kalau boleh makan dengan niat lah kan. Jadi maknanya kita sebut sini hanya berlaku setelah solat yang zahir, yang difardukan dan sunatkan itu berjalan. Contoh sunat witir, sunat duha, barulah solatul daim boleh berjalan. Jadi solat yang zahir tadi diikat pada waktu-waktunya, zuhur, asar, maghrib sebagainya kan, dan sunatkan pula berjamaah kan, sunatkan pula berjamaah pada waktu itu kan, menghadap Kaabah, mengikut imam dan sebagainya. Solat solat ini pula adalah solatul daim, ini adalah solat yang kita buat, kita beribadah kepada Allah dalam setiap urusan sepanjang hidup kita, setiap waktu, setiap detik, setiap saat. Boleh buat solatul daim. Maknanya beruduk, kita ambil uduk kan, dalam keadaan bersih daripada hadas kecil, hadas besar. Kemudian lepas tu kita rasa tadaruan, rendah diri, memerlukan Allah, rasa sayang ke Allah, rasa mengagungkan Allah, perasaan tadi. Kemudian kita bertawajuh, kita rasa kita sedang berhadapan dengan Allah. Rasa bukan nampak, berhadapan. Tawajuh namanya kita berhadapan, merasai kita sedang menghadap Allah. Jadi kita pun tunduk rendah, hati kita sentiasa dalam keadaan dalam mengingati Allah. Jadi solatul daim ini maksudnya beribadah kepada Allah pada setiap urusan sepanjang hidup, setiap waktu, setiap detik, setiap saat. Setiap waktu, setiap detik, setiap saat. Maka lagi banyaklah kita melaksanakan wasilah ini, tarbiyah ini, maka lagi kuatlah basirah kita. Tertingkat, Allah akan bagi cahaya. Allah akan bagi cahaya, meningkat. Sebab tu kita kata sunnahnya kita berwuduk. Sunnah berwuduk. Lepas kita ada hadas besar, contohnya lepas kita period, lepas kita dah bersih tu, lepas kita mungkin berhubungan dengan isteri dan suami kan, cepat-cepat lepas tu dia ambil sikit sekejap masa dah tak hasil, betul, cepat-cepat pergi mandi bagi kita bebas daripada hadas besar. Jangan tunggu lama-lama, jangan tangguh lama-lama. Ini semua sunnah. Dan kenapa sunnah? Sebab Nabi nak mengajar kita tentang salatul daim ini. Dan ini hanya khas untuk orang yang tarbiyah ajalah yang tahu. Kalau orang tak ikut, tak tahu kan. Kalau boleh tak benda ni kita cerita kat orang lain? Boleh, tapi tak boleh amal. Tak boleh amal. Kenapa tak boleh amal? Dia kena ada proses dia. Bila tak boleh amal, takut beban kat dia. Dah lah kita susahnya nak kena solat dekat 5 waktu, kena solat lagi kat luar, solat semua susah, dah dia tinggal ke Islam. Dia tak, hati dia belum lagi bersedia. Sebab tu benda ni hanya untuk orang-orang yang ada persiapan untuk duduk dalam tarbiyah. Awal-awal dulu saya dah sebut dah. Awal-awal dalam siri kita sebut dah. Macam persiapan kita duduk dalam tarbiyah ni, hati kita, fikir pemikiran kita. Bila kita ada persiapan tu baru boleh buat ni solatul daim. Kita sekadar peringkat basirah ni. Kita bincang peringkat basirah, bukan peringkat biasa-biasa. Jadi kita nak kena rasa bagaimana keadaan yang ada pada hari ini adalah merupakan keadaan yang kita nak meningkat berjalan Allah. Kalau kita cerita daripada awal tak ada peningkatan kan, susahlah kita kan. InsyaAllah. Baik. Kemudian kalau kita nak kaitkan dengan kehidupan kita ni, maka apa yang digambarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah, dia kata wa masjidha al-qalbu. Maka masjid solat daim ini, masjid solat daim ini adalah hati. Jadi di mana masjidnya? Masjidnya lah hati. Oleh mereka yang tidak menjaga hati, seolah-olah tidak ke masjid. Macam itulah. Jadi masjidnya hati. Jadi kalau kita tak jaga hati kita kan, seolah macam kita tak pergi masjid. Seolah-olah ni dari sudut solatul daim. Bukan masjid yang betul. Masjid betul kena pergi juga. Bukan tak pergi kan. Kecuali lah kalau dah tak boleh masuk dah, sekarang tak boleh masuk kan. Wal jama'atuha kan, dan jamaah adalah al-ijma' qawiyul batin. Jadi jamaahnya pula adalah himpunan kekuatan-kekuatan yang ada dalam hati. Jadi mana jamaah kepada solat daim ni?
Jamaah kepada solat daim ni wal jama'atuha kan al-ijma' qawiyul batin, itu kekuatan dalam hati. Hati yang sayang ke Allah. Kan kita punya naluri tadi. Kan syuur ni, perasaan ni. Hati yang benci kerana Allah. Hati yang kan takut kepada Allah, hati yang tak takut manusia kan, hati yang rajin kerana Allah kan. Jadi perasaan-perasaan, himpunan kekuatan qawiyul batin, kekuatan yang dalam hati yang terikat dengan Allah, itulah jamaah. Jadi lagi banyak jamaah tu, lagi kuatlah solatul daim tadi. Banyak lagi kuatlah kan kita kata kesan dia. Kesan dia ini digambarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Kan kemudian dia kata apa? Istighali bi asma'it tauhid. Kekuatan hati itu adalah dengan menyebutkannya pada mentauhidkan nama-nama Allah. Jadi kekuatan hati tadi ialah apabila kita mentauhidkan Allah. Contohnya sayang kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Sayang kepada Al-Wadud. Sayang ni Al-Wadud. Al-Wadud yang maha kasih dan sayang, maha mesra kan. Jadi kuat bersama Al-Qawi, kuat bersama kekuatan Allah. Bukan kita rasa diri kita kuat, kita rasa diri kita ni hebat. Kita rasa kita kuat bersama kekuatan Allah. Jadi terhimpunnya asma Allah di dalam perasaan kita, dalam hati kita, itu dah sebut sebagai kekuatan-kekuatan hati. Istighali bi asma'it tauhid. Bila kita kekuatan hati itu bila kita boleh menyibukkan diri kita dengan mentauhidkan Allah. Ini dia punya jamaah dia. Jadi solatul daim ada jamaah tak? Ada jamaah dia. Jamaah dia apa? Itulah hati kita, syuur perasaan-perasaan yang terikat dengan Allah, yang diikat dengan Allah, ditauhidkan Allah, mentauhidkan Allah. Maka itulah jamaah solatul daim tadi. Ini dihurai oleh Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Dan kemudian di mana masjidnya? Hati kita. Hati itu masjid. Hati itu masjid. Dan begitu jugalah wa imamuha asyauqu fil fuadi. Imam kepada salatul daim itu adalah asyauq. Dan asyauq ni asyik dengan Allah di dalam hati kita. Asyik, bukan fokus lagi, bukan khusyuk lagi, asyik. Jadi asyik ni, syauq ni dia bukan sekadar kita sayang gitu, tapi kita rindukan dia. Rindukan Allah. Kita rindukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita asyik dengan Allah. Itu imamuha. Dia kata wa imamuha, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wa imamuha kan asyauqu fil fuadi. Fil fuadi. Bukan fi qalbi, fi fuadi. Fuadi ni apa yang ada di dalam. Di dalam. Wa qiblatuha, dan kiblat salatul daim itu wa hadaratul ahadiyah wa jamal samadiyah. Kiblatnya itu adalah apabila kita menghadapkan hati kita, bertawajuh hati kita itu kepada keesaan Allah. Bila hati kita ni fokus menghadap kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan keindahan Allah, indahnya Allah, hebatnya Allah sebagai tempat mengadu sama dia, tempat kita bergantung, tempat kita bergantung, tempat kita mengadu, tempat kita menghadap, itulah kiblat. Jadi kiblat itulah pergantungan kita, pergantungan kita.
Ada suara sekarang? Ada suara tak? Ada suara sekarang? Ada suara tak sekarang? InsyaAllah. Sekarang ada suara? Okey dah. Minta maaf, bateri habis. Bateri speaker, mikrofon habis. Jadi kita sebut sini, wa qiblatuha al-hadaratul ahadiyah wa jamalus samadiyah. Dia kata kiblat orang yang solatul daim ini ialah bertawajuh kehadiran hati kita menghadap pada Allah yang mengesakan Allah ahadiyah, wa jamalus dan keindahan, indah, seronok kita bergantung kepada Allah, mengadu kepada Allah, as-samadiyah, mengadu kepada Allah. Jadi itu adalah kekuatan. Kekuatan tak ini satu kekuatan. Jadi sebab tu walaupun kita menghadap siapa pun, kita dah ada Allah dalam kehidupan kita kan. Allah dalam kehidupan kita tu, siapa lagi yang nak ganggu kita? Ada tak orang boleh ganggu kita? Ada, tapi tak sampai kat kita, tak kesan. Ini awliya Allah. Awliya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Awliya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itulah. Kemudian, sebab itulah pengaduan, harapan, pergantungan hanya kepada Allah. Jadi semua tu, itulah solat. Jadi satu suasana. Macam kita solat, sembahyang kan. Allahu Akbar, kita sujud ke Allah kan. Bila sujud ke Allah tu, kita mengadu kat dia. Pergantungan kita, harapan dia, ya Allah dalam hati kita kan. Ya Allah, ya Allah. Macam itulah, di luar pun sama juga. Kemudian, wal qalbu wa ruh masyighulun bi hajati fi salah ala dawam. Jadi, dalam ketika kita solat tadi, suasana ni, kita sebut suasana dalam solatul daim ini, hati dan rohnya, kan, wa qalbu wa ruh, dan kalbu dan hati dan roh itu disibukkan mengerjakan solat secara terus menerus. Jadi kita ni bila sampai peringkat kita akan rasa nikmat solat tadi, asyik kan, asyik dengan Allah tadi, sehingga dalam keadaan biasa pun kita makan, kita minum, kita berbual, kita apa, sebenarnya kita sedang solat terus menerus. Jadi siapa yang baru masuk kena dengar daripada awal tu, takut tak salah faham. Jadi dia akan sentiasa terus menerus. Ini hebat solat. Solat daim ini. Wa qalbu la yamutu wa la yanam. Maka jadilah hati itu, hati kita itu, roh kita itu tidak akan pernah mati. Wala yamut, tidak akan pernah mati, hidup. Ini basirah. Ini basirah ni. Inilah basirah. Wala yamut, la yamut wala yanam, dan tidak pernah tidur. Jadi hati sentiasa hidup. Walaupun dia tidur fizikal, tapi hati dia hidup. Hati dia tidak tidur. Ini kekuatannya Nabi sebut. Aku tidak macam engkau makan minum kau tidur. Aku tidur tapi sentiasa dalam keadaan tak tidur. Macam itu kan. Jadi orang yang solatul daim ini sampai peringkat hatinya hidup dengan basirah. Nampak petunjuk Allah. Dan kemudian tidak tidur. Hati tidak tidur. Kemudian tanamul aini wala namu qalbi. Kamu melihat mata aku tidur, tapi hati aku tidak pernah tidur. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanamul aini, kamu nampak aku tidur. Wala namu qalbi, tapi hati aku tidak pernah tidur. Jadi Nabi sebut macam itulah. Ini solatul daim. Kita mungkin tak sampai lah peringkat macam itu kan. Tapi itu hakikat dia, sampai menuju ke situlah. Kita nak ikut Nabi kan. Sebelum kita kata macam mana Nabi tak tidur macam itu kan. Macam mana Nabi tak tidur? Takkanlah Nabi tak tidur tu nanti mestilah pening kepala kalau kita kan, pening kepala apa, ataupun macam mana hati tak tidur. Bila kita melalui tarbiyah, melalui proses, kita betulkan sikit-sikit macam yang saya sebut sebelum ni, untuk sehingga basirah kuat, sehingga akhirnya sampai peringkat kita latih diri kita dengan solatul daim tadi, maka masa tu baru kita faham, oh itu maksud dia. Hati dia tak pernah mati. Tak pernah mati, tidak pernah lupa Allah. Tidak pernah terputus daripada zikrullah. Dan dia tidak tidur. Oh, tidak tidur maknanya sentiasa hidup bersama dengan ibadah.
bersama-sama dengan ibadah. Kerana itulah maka Nabi SAW menunjukkan contoh kepada sentiasa sibuk, sama ada tidur atau sedar, dalam keadaan beribadah kepada Allah. Nabi kata ibadah ni sampai tidur pun ibadah juga, kan. Sebab tu Nabi kata apa? Kan, siapa yang berzikir kan sebelum tidur, kemudian tiba-tiba dia tertidur, berzikir, kan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, sampai tertidur, maka Nabi kata Allah kira dia berzikir. Masa tidur tu dia berzikir. Dan hakikat dia apa? Hakikat tu salatul daim. Maknanya bila dia tidur tu, fizikal tidur tapi hati dia masih berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar. Hati masih menyebut zikir. Dan zikir itu adalah merupakan suatu kehidupan hati. Dan mana tanpa adanya suara. Tanpa adanya suara, tanpa perlu berdiri atau duduk, dan tanpa berada dalam keadaan apa pun, sentiasa dalam keadaan berbicara kepada Allah. Ini yang betul. Yang tak betul ni apa? Sembahyang dengan hati. Itu tak betul. Sembahyang dengan niat, itu tak betul. Yang betulnya zikir, kan, kita mengagungkan Allah. Tak kira masa bila pun. Itu yang betulnya. Setelah kita melakukan solat yang difardukan. Jadi kita buat tu tambahannya di luar solat tadi tu, kita buatlah benda yang kita nak buat sekarang ni. Itu yang betulnya begitu, kan. Jadi inilah, kan, maka barulah kita boleh mengamalkan, kan, ayat Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada kamulah ya Allah yang aku sembah. Hanya kepada kamulah ya Allah yang aku minta pertolongan. Maka setiap keadaan kita sembah Allah, setiap keadaan kita minta kepada Allah. Baru kita boleh mengamalkan ayat tu. Kalau tak, kita nak amal, tak cukup lah. Takkan tengah sembahyang aja, sembahyang yang fardu tu aja, kan. Seluruh hidup kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru kita boleh mengamalkan ayat tu, kan. Suratul Fatihah yang kita baca tu. Kalau tak boleh nak amal, kan. Dengan mengikuti ajaran dan jalan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah tarbiyah Rasul. Jadi ni kalau belajar kat universiti tak jumpa ni. Saya belajar universiti tak jumpa yang ni. Saya jumpa hak ni bila mengikut tarbiyah di luar sistem pendidikan yang ada pada hari ini. Baru dapat. Kita ikut tarbiyah yang ada di dalam sistem, kan, ulama-ulama muhaqqiqin. Sistem ulama-ulama yang mendapat nur Allah. Baru kita dapat. Kalau ustaz biasa yang tak ikut, dia cuma belajar saja. Dia belajar saja, mungkin dia tak dapat fahamlah apa yang kita cakap. Sebab tu kau cakap nanti dia kata tak betul ni batiniah ni, dia kata macam itu, kan. Padahal inilah jalan Rasulullah SAW. Itu Rasulullah SAW gambarkan dah, kan. Kamu nampak aku tidur tapi aku tak tidur. Apa maksud aku tidur tapi aku tak tidur? Kan, apa maksudnya? Aku tak tidur tu sebab Rasulullah SAW dalam keadaan salatul daim. Salatul daimun dan salatul daim, tapi, kan, dia tak fahamlah. Tapi Rasulullah SAW tidak menekankan benda ni secara semua sahabat. Tak semua sahabat mampu. Macam kita lah, tak semua orang mampu buat ni, kan. Kita pun tak mampu, kan. Ada orang lain lagi tak mampu. Kita pun baru nak belajar ni, kan. Baru nak mula-mula lah, kan. Jadi orang lain tak mampu. Jadi benda ni tidak boleh diberi kepada, macam semalam bila saya sebut tentang basirah, hakul basirah. Dan ada komen daripada seorang sahabat kita, saudara kita, dia kata, tuan-tuan guru dulu cerita pasal basirah ni, dia takkan cerita kepada budak-budak, kanak-kanak. Umur 40 tahun ke atas saja boleh bincang basirah ni. Kan? Sebab dia akan sampai kepada satu peringkat yang luar lah, maunah dan karamah ni. Tapi dalam rangka kita hari ini, insya-Allah semua yang dalam ni, insya-Allah mereka yang berhajat kepada kebaikan. Kalau yang tidak berhajat kepada kebaikan pun, kita doalah supaya Allah bagi kebaikan kat dia, kan. Insya-Allah tak ada masa dah. Dajjal nak keluar ni. Dajjal nak keluar. Kan? Kesusahan makin kuat. Kesusahan makin kuat. Jadi kita kena melibatkan diri dengan agenda akhir zaman. Agenda akhir zaman ni ada 3. Kita hidup bersama tarbiyah yang sebenar. Tarbiyah yang sebenar, islah. Kita hidup bersama taifah mansurah. Dan kita bangkit. Bangkit membina Islam. Ini 3 ni je. Itu agenda. Yang lain-lain, politik lah apa tu. Itu semua
dan amal-amal yang ada di sekitar sebagai suplemen untuk mengundang rahmat Allah, itu je. Untuk dakwah kepada masyarakat, itu saja. Tapi yang sebenarnya agendanya itu 3. Jadi politik ni bukanlah kita nak masuk politik pun. Contohnya sekarang orang duk cerita pasal PRN kan. Saya pun duk cerita PRN. Saya cerita kerana terpaksa cerita. Kalau tak, saya tak cerita. Untuk memberikan kesedaran kepada kita. Sebab itu kita tengok pada hari ini, kita nak bagi tekanan kepada mereka yang menyatakan bahawa mereka ini parti Islam. Mereka menyatakan mereka parti Islam. Kita nak beri tekanan bahawa sesungguhnya kita bukan menentang orang Islam, bukan. Kita bukan menentang apa yang kebaikan nak dia bawa, bukan. Tapi kita nak membetulkan dia. Supaya rasa, oh, betul juga yang dia cakap ni, contoh kan. Maka dia betulkan. Itu dakwah. Ini dakwah. Dakwah kepada orang politik lah. Orang politik ni dia kena cakap bahasa politik baru dia faham. Mudah-mudahan ada kesedaran. Kalau tak ada kesedaran, itu adalah hak Allah. Allah nak bagi dan Allah nak tahan. Itu hak Allah. Kita punya kerja berdakwah saja. Dakwah pada orang politik kena cakap bahasa politik. Itu yang semalam tu keluar macam-macam tu kan. Kenapa? Kerana orang politik tak faham. Bahasa dakwah biasa dia tak faham. Walaupun dia ustaz. Kenapa? Dia dah faham macam mana yang dia faham daripada universiti. Tak nampak. Tarbiyah ni tak nampak. Tak nampak kepentingan tarbiyah. Dia nampak siasah je. Siasah ni nombor 1. Semua siasah. Tarbiyah nombor 100. Sedangkan tarbiyah ni asasi. Ma'rifatullah nombor, tak ada nombor. Tak fikir ma'rifatullah. Al-ghayah menjadi tubarilul wasilah. Matlamat menghalalkan cara. Ini politik. Lepas tu kita kena sampaikan juga politik ni, dakwah. Kalau tak ada orang nak sampaikan, siapa nak sampaikan? Kita wajib dakwah pada semua orang kan. Jadi jangan pula kita sangka bila saya sebut politik macam saya nak masuk ustaz, nak masuk politik. Tak, saya bukan nak masuk politik, tak teringin nak masuk politik. Tak teringin pun. Kalau orang lain boleh masuk, masuklah. Tak apalah. Sebab itu masih dalam sistem. Sebab agenda kita lebih besar daripada politik. Agenda kita lebih besar daripada siasah. Lebih besar. Kerana kita nak bangkitkan sesuatu yang besar. Siapa yang bersama dengan saya dalam sisi siri-siri jelajah yang saya nak buat ni, insya-Allah dia akan faham. Dia akan faham. Tapi kalau setakat satu hari saja, mungkin tak sampai hari. Dia kena 3 hari 2 malam. Di akhir tu, macam ni yang baru dibuat, kita akan bincang tajuk Qadhiyah Islamiyah. Bila tengok Qadhiyah Islamiyah, baru kita faham. Nampak, oh, rupanya Islam ni bukan tarbiyah saja, bukan dakwah saja, bukan jihad saja. Itu 3 sunnah besar. Tapi ada lagi. Ada lagi rupanya. Baru kita nampak. Kalau kita tak nampak. Ini beza orang yang memahami harakah Islam. Harakiyah. Kalau tak, kita tak nampak. Ada pula setengah orang kata tarbiyah saja. Tanpa melihat waqi'. Tanpa melihat waqi', realiti sekitar. Kita kena tengok waqi'. Tarbiyah mesti sesuai dengan waqi'. Barulah tarbiyah tu menyentuh. Dakwah mesti sesuai dengan waqi'. Baru dakwah tu menyentuh. Jihad sesuai dengan waqi'. Baru jihad itu menyentuh dan sesuai. Jadi Nabi bukan main bantai je. Dia ada marhalah ketika di Mekah. Ada marhalah ketika di Madinah. Marhalah selepas Rasulullah wafat, dakwah berubah. Dakwah berkembang. Berubah. Dan masing-masing ada kekuatannya. Jadi generasi yang terbaik yang kita contohi, generasi Rasulullah, jadi sahabat-sahabat, tabi'in. Ambillah tabi'in. Jadi tabi'in ni, 3 generasi. Kata 300 tahun yang awal. Itu antara yang kita boleh jadikan contoh. Dan banyak benda itu berlaku. Tapi hari ini, kita dapati musuh berjaya memisahkan ilmu dengan tarbiyah. Dia ada PhD di dalam hadis, tapi dia tidak ada tarbiyah. Orang yang ada tarbiyah pula, tak ada PhD dalam hadis. Tidak faham hadis pula. Itu masalah juga kan. Baik, jadi kita patah balik, kita gambar Rasulullah SAW berjalan sebagai hambanya, sebagai hamba Allah. Rasulullah berjalan sebagai hamba Allah ketika hidup, sedar dan ketika tidur. Berjalan. Ini salatul daim. Dan gambaran orang yang salatul daim ini, dia sentiasa dalam keadaan bersama Allah, mengingati Allah, berzikir terus menerus, mengagungkan Allah setiap saat, mengingati Allah
hatinya bertawajuh kepada Allah. Hatinya, perbualannya, permintaannya. Kan? Kaabahnya itu bukan lagi setakat kiblat Kaabah tu, tapi Kaabahnya itulah kan, bagaimana dia sentiasa menghadap Allah, kehadrat Allah, hatinya itu. Hidupnya hanya kerana Allah. Jadilah dia kan berubudiyah kan. Kita kata ubudiyah lillahi wahdah secara menyeluruh, tammah secara menyeluruh. Kalau begitu ada orang bertanya, kalau kita nak buat solat daim, masih bila pula nak cari rezeki? Masih bila pula nak bergaul, nak cari rezeki? Macam mana? Masih bila nak cari rezeki ni? Masih bila kita nak bergaul dengan orang lain? Nak solat semuanya. Jadi kalau mereka tidak melalui proses tarbiyah, tak faham apa yang kita cuba fahamkan ini, tidak melalui dan tidak mengalami, sudah tentu dia tidak akan faham. Tak faham. Ingat solat ni berhenti, itu solat betul, tapi ada dia punya suasana yang kita kena bawa keluar. Tetapi apabila hati kita sudah mengalami keadaan ini, sudah melalui proses, barulah dia akan memahami sebenarnya apakah hakikat ubudiyah lillahi wahdah yang sebenar. Apa hakikat yang sebenar? Jadi kita bila melalui proses tarbiyah yang betul, jalan yang betul, kan? Dengan petunjuk-petunjuk Quran dan hadis Nabi, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, barulah kita faham, oh hakikat ubudiyah ni rupanya bukan hanya ibadah-ibadah formal saja. Bukan ibadah formal, tapi merupakan satu yang lebih lagi daripada itu. Seluruh hidup kita. Hadza qalbu daiman fi halati salah. Maka keadaan hati sentiasa dalam keadaan solat. Keadaan hati sentiasa dalam bersolat. Walaupun dia di luar solat, hati dia dalam keadaan solat. As-salatu daiman, solat yang daiman, makrunatun bil falah. Fakaifa yuflahu min la yasli? Ini soalan-soalan ni perkara yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah. Dia kata as-salatu daiman, solat yang berterusan itu sentiasa dihubungkan dengan kejayaan. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kan? Solat membawa kepada kejayaan. Fa kaifa yaflah? Maka bagaimana seorang itu mahu berjaya kalau dia tak solat? Bagaimana mahu berjaya kalau tak solat? Dia solat dalam solat 5 waktu tu aja dia solat. Itu aja. Dekat luar tak solat. Macam mana Allah nak bagi kejayaan? Kata Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah. Kamu nak berjaya, tapi kamu solat masa tu je kamu solat. Di luar solat tak solat. Sedangkan suasana dalam solat yang sebenar tadi, solat yang difardukan tadi, kena bawa kat luar solat. Barulah kita boleh berjaya sepanjang masa, kan? Ini rahsia orang dulu-dulu. Orang salafus soleh, kita tak dapat. Oh, kalau cakap macam mana nak solat? Macam mana nak pergi kerja? Dia tak faham lah. Macam mana nak kerja? Tak faham lah tu, kan? Maknanya suasana hati tu. Solat tu daim ni, solat yang ada dalam hati kita tu, suasana hati kita tu. Yang mengenal Allah, yang bertawajuh dengan Allah, yang rokok, yang sujud, kan? Yang kita sebut awal-awal tadilah. Kan? Jadi kata Syekh Abdul Qadir ni, solat selalu dikaitkan dengan kejayaan. Bagaimana nak berjaya kalau kita hanya kita tidak solat, masa hidup tak solat, masa solat kita solat. Kan? Jadi insya-Allah ini antara perkara-perkara, insya-Allah pada pertemuan kita akan datang, mungkin minggu depan lah, kita akan bincang bagaimana nak melatih diri kita untuk solatul daim. Macam mana nak latih? Macam nak latih solatul daim, macam nak buat. Kita cakap ni susah nak buat susah, macam mana nak buat? Doalah supaya Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk faham macam mana latihan-latihan proses solatul daim ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kekuatan kita menjadi golongan yang al-mahdiyin, golongan yang hidup bersama perjuangan. Walaupun banyak kelemahan kita, banyak dosa kita, kita minta ampun pada Allah. Kelemahan kita ni banyak sangat dosa kita ni. Tapi kita minta ampun ke Allah, sentiasa tunduk ke Allah. Dan kemudian kita mohonlah Allah bagi hidayah kat kita dan taufik supaya kita boleh melaksanakan. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi bila kita faham sikit konsep solatul daim ini,
maka kita akan ada kekuatan basirah. Baru kita boleh memaham, oh macam gini. Ada rupanya caranya nak dapat. Bukan tak ada. Bukan wali tu orang-orang yang special-special. Tak, kita boleh juga. Allah ni maha adil. Allah buka benda ni pada semua. Allah buka pada semua. Tapi kita je lah nak buat tak nak buat. Kita je lah yang mereka tak nak, kita nak terima tak terima. Saya cakap contohnya, kita kena ada sekian. Kita nak buat tak nak buat, itu terpulang kat kita lah. Allah dah buka dah. Allah dah buka dah. Dan insyaAllah kita ada 164 orang kurang lebih yang tengok live pada hari ini. Dan insyaAllah akan ada yang mungkin bekerja sebagai tak dapat tengok. Kita akan tengok kemudian, mudah-mudahan mereka akan faham konsep ini. Dan mudah-mudahan kita akan boleh membina Taifah Mansurah. Kita boleh membina Taifah Mansurah, insyaAllah. Jadi jangan sedih-sedih. Kita kena gembira dengan nikmat Allah. Kalau sedih, bila kita tidak boleh bertaubat, itu sedih. Kita tak boleh baiki diri kita, itu sedih. Kita engkar pada Allah, kita sedih. Jadi kita baiki diri kita, bertaubat. Tidak ada putus asa pada orang yang beriman. Orang beriman, dia tak putus asa. Sebab Allah sentiasa sayang pada dia. Nak rasa Allah sayang kat kita. Kita tak rasa Allah sayang pada kita pun dah buruk sangka kat Allah dah. Kita tak rasa Allah sayang kita. Buruk sangka kat Allah tu. Allah sayang kat kita. Jangan kita tak rasa Allah sayang. Rasa Allah tak sayang, buruk sangka. Kena bertaubat, wajib bertaubat. InsyaAllah. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan segala kelemahan kita, keaiban kita. Ya Allah, jadikanlah kehidupan aku, kehidupan kami pada hari ini lebih baik daripada semalam dan hari-hari yang lepas. Ya Allah, tutuplah keaiban kami. Tutuplah kelemahan kami. Bantulah kami untuk membina Taifah Mansurah. Membina Al-Mahdiin Al-Misali. Al-Mahdiin Misali. Kita minta ke Allah. Kita termasuk dalam golongan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa atikallahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurikal ladzi la yakhbu wa shrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli 'alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa amitha la syahati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansurna ya Allah ala tarikut da'wah wa tarikut tarbiyah wa tarikut jihad fi sabilillah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, la ilaha illa anta Allah al-wahidul ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan. Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan. Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Allahumma ja'alna minal wasilin. Allahumma ja'alna minal arifin. Allahumma ja'alna minal muhibbin. Allahumma ja'alna minal siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Allahumma ja'alna minal sabirin. Allahumma ja'alna minal syakirin. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal mahdiin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك لسانا رتيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشئا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك. واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا نعم المجيب يا نعم المجيب يا نعم المجيب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.